menerangkan apakah itu gravity. Keseimbangan daya, tenaga, Kerja. kuasa, dan kecakapan. Visual. Nama saya Benny. Hari ini saya akan menerangkan satu topik, yaitu gravity. Gravity boleh diartikan sebagai tarikan gravity ke atas sesuatu objek ke arah pusat bumi, karena bumi mempunyai medan gravity di sekelilingnya. Kita dapat melihat tarikan gravity semasa buah kelapa jatuh. Selain daripada itu, daya gravity juga terbagi kepada dua, yaitu pertama jatuh bebas dan juga Seperti pojutan. yang Anda tahu, gravity ini telah dibagikan kepada dua, yaitu jatuh bebas dan pecutan gravity. Pada hari ini, saya akan menceritakan sedikit tentang pecutan gravity. Baiklah, pecutan gravity ini boleh ditakrifkan sebagai daya gravity, di mana objek akan bergerak dalam pecutan 9,8 ns kuasa 2 negatif disebabkan oleh pecutan gravity. Nilai pecutan gravity ini penting dalam fisik dan disimbolkan sebagai G. Bagaimanapun, nilai G ini akan berubah mengikut lokasi. Seperti yang Anda lihat di hadapan ini adalah merupakan konsep jatuh bebas, di mana duit shilling dan bulu ayam digunakan sebagai bahan eksperimen. Apabila di luar vacuum, duit shilling akan lebih dahulu jatuh berbanding dengan bulu ayam. Hal ini karena bulu ayam mempunyai rintangan yang lebih tinggi berbanding dengan duit shilling. Anda boleh lihat di sini, duit shilling dan bulu ayam dimasukkan di dalam vacuum. Apabila ia jatuh, dia akan jatuh secara serentak. Hal ini karena rintangan udara di dalam vacuum telah diserap. Maka duit shilling dan bulu ayam akan jatuh dengan serentak walaupun jisim yang berbeza. Keseimbangan daya ialah daya yang bertindak pada suatu objek dan seimbang, yaitu daya bersih ataupun daya paduan sama dengan Fr bernilai sifat. Keseimbangan ini melibatkan pada objek pegun atau rota dan bergerak dengan laju malang. Oke, mari kita lihat eksperimen kita yang dengan melibatkan keseimbangan daya. Eksperimen ini bertujuan untuk mengkaji keseimbangan daya. Jika suatu objek bergerak secara lurus dengan keadaan pegun dan objek tersebut jatuh dengan lurus, maka objek itu adalah seimbang. Daya paduan adalah satu daya tunggal yang memberikan kesan yang sama apabila ia menggantikan dua atau lebih daya yang bertindak. Seterusnya mari kita lihat daya-daya selain. Daya selain yang pertama ialah daya yang bertindak pada satu arah yang sama. Formula dia ialah daya paduan Fr sama dengan F1 tambah F2. Seterusnya, daya yang bertindak pada arah yang bertentangan, daya paduan Fa F2 tolak F1. Oke, seterusnya mari kita teruskan dengan dua daya berselanjang. Dalam dua daya berselanjang ini bertujuan untuk mengetahui dua arah yang mempunyai daya bertindak ke atas objek yang membentuk sudut 90 derajat. Dalam dua sudut berselanjang ini, kita boleh gunakan kaidah segi empat selari untuk mengetahui cara-cara untuk mencari daya paduan. Seterusnya, kita boleh gunakan teorem Pythagoras sama dengan Fr puncak kuasa 2 F1 kuasa 2 tambah F2
kuasa 2. Dan juga tan sama dengan F2 per F1. Hari ini saya juga akan menerangkan tentang kerja. Kerja terbagi kepada dua, yaitu kerja yang dilakukan dan kerja yang tidak dilakukan. Contoh kerja yang tidak dilakukan ialah apabila seorang muda menolak dinding karena dinding tidak bergerak mengikut arah daya yang dikenakan. Ini adalah contoh kerja yang dilakukan. Baiklah rekan-rekan sekalian, mengapakah saya mengatakan ini adalah kerja yang dilakukan? Karena objek tersebut bergerak mengikut arah daya yang dikenakan. Selain daripada kerja, hari ini saya juga akan menerangkan apakah itu tenaga. Tenaga adalah kebolehan melakukan kerja. Unit SI baginya adalah joule. Selain itu, tenaga juga ialah kuantitas skala. Tenaga terbagi kepada beberapa bentuk, antaranya ialah dia, tenaga penggerak graviti, tenaga kinetik, tenaga penggerak sosial, tenaga abang, tenaga bunyi, tenaga kimia, dan tenaga elektrik. Kuasa ataupun simbolnya adalah Q, ditaklifkan sebagai kadar melakukan sesuatu kerja. Formula untuk mencari kuasa ialah kerja yang dilakukan dibahagi dengan massa yang diambil. Unit lain bagi kuasa ialah kuasa budak ataupun horsepower HP yang digunakan dalam peralatan elektrik seperti penyaman udara. Lain bagi kuasa ialah watt. 1 watt merupakan kuasa yang dijanakan apabila 1 joule kerja dilakukan dalam 1 saat, ataupun 1 W bersamaan dengan 1 JS negatif 1. Unit kuasa besar ialah kilowatt dan megawatt. 1 kilowatt bersamaan dengan 1000 watt, ataupun 10 kuasa 3 watt. 1 megawatt bersamaan dengan 1 juta watt ataupun 10 kuasa 6 watt. Apakah yang dimaksudkan dengan kecakapan? Konsep kecakapan menjelaskan hubungan di antara bagaimana output yang dihasilkan. Kecakapan bagi suatu alat seperti mesin ditaklifkan sebagai tenaga input yang diubah pada tenaga output yang mestinya. Kecakapan boleh dikira menggunakan formula ini. Tenaga output yang berguna bahagi tenaga input dalam 100%. Contohnya, lampu mentol yang menggunakan 100 joule tenaga elektrik dan menghasilkan 5 joule cahaya, juga 95 joule haba. Berapakah kecakapan bagi lampu mentol ini? Kecakapan sama dengan 5, kita menggunakan 5 joule cahaya per tenaga input yaitu 100 joule tenaga elektrik dalam 100% sama dengan 5%. Jadi lampu mentol mempunyai kecakapan yaitu 5%.